boleh saya mencelah? Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Datuk Speaker. Saya tertarik dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Kena Batangan tadi mengenai peri pentingnya kita beri perhatian kepada perpaduan sehingga sanggup kita tubuhkan sebuah kementerian khas untuk perpaduan. Saya tertanya-tanya, adakah ini pendirian yang serius oleh pihak Perikatan Nasional? Kerana selama ini kami dimaklumkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini Kerajaan Melayu Islam katanya, yang menekankan soal-soal kepentingan orang Melayu, agama Islam, dan seolah-olah mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat lain. Jadi nampaknya macam bercanggah pula pendirian Perikatan Nasional ini dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kena Batangan tadi. Terima kasih, Jerlun. Memang pendirian kerajaan ini iaitu menjunjung agama Islam sebagai teras utama. Tetapi perpaduan kaum tidak kita boleh perkecilkan. Sama ada Islam, bukan Islam, berbagai-bagai bangsa. Sebab itu kementerian ini hanya Kuantan yang menganggap dia tidak penting. Perpaduan ini terlalu penting. Sebab itu kerajaan fikir mewujudkan Kementerian Perpaduan supaya menteri dia dapat lebih fokus untuk menyatu padukan rakyat yang telah lama kita pecah belahkan, yang telah lama dipolitikkan, yang telah lama diadu domba dan sebagainya. Berpuluh-puluh tahun kita adu domba rakyat di bawah. Kena Batangan boleh? Minta penjelasan. Kena Batangan. Ya. Minta penjelasan. Kulai. Siapa yang kita Kena Batangan nak bagi? Kena Batangan. Kulai. Jangan lama. Okey, saya dulu. Yang mana? Yang mana? Mana Dulu. satu? Mana satu? Apa? Tak dengar. Tak dengar. Dua-dua lah. Terima kasih. Saya nak Sepang, tanya. sepang. Okey. Silakan Yang mulut jahat. Ya, mulut jahat sepang. Yang mulut jahat. Tak apalah, tak apalah. Terima kasih Kena Batangan yang bermulut baik. Saya puji ni. Saya nak tanya Yang Berhormat. Berhormat bersetuju tak? Perpaduan ini nampaknya boleh dicapai melalui pengkhianatan. Sekarang ni nampaknya PAS, UMNO, Parti Bersatu yang satu lagi lah. Nampaknya boleh bersatu dengan pengkhianatan anda rakyat ini. Setuju tak? Soalan Yang Berhormat ni, kalau saya jawab, Yang Berhormat kena. Saya tidak jawab, rakyat pula bertanya-tanya. Berhormat Kena Batangan. Sebetulnya yang menganggap pengkhianatan ini, mereka yang kecewa. Yang Kena Berhormat Batangan. sendiri pun pernah mengkhianat juga. Betul. Yang Berhormat Kena Batangan. Boleh Yang Minta Berhormat mula-mula penjelasan. dari PAS keluar juga. Kami keluar Ya, sebab saya pengkhianat. cakap, Sebab tu kami saya keluar. cakap susah. Kan tak faham. Dia keluar- Itu basic. Alah, Keluar Kena PAS Batangan. sebab mereka Janganlah- nakkan dengan janganlah UMNO. Hari ini musnahkan mereka Kulai, dah kulai. berjaya. Kulai tanya. Tanya kepada PAS dan UMNO. Bagi baling lah, Bung. Kulai. Bagi baling. Balik sekejap lah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mak Kena Batangan. Kita ni masih lagi isu perpaduan, pengkhianatan dan sebagainya. Adakah Yang Berhormat Kena Batangan bersetuju dengan baling? Kalau kita tengok apa yang telah berlaku pada Februari tahun ini, di mana Pakatan Harapan memerintah, dia ada majlis presiden. Semua presiden-presiden parti ada seorang pengurusi. Pengurusinya tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Langkawi. Adakah Yang Berhormat Kena Batangan setuju? Sepatutnya Yang Berhormat Langkawi bincang dengan semua presiden-presiden tu, menyatakan hasrat untuk Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini perkara itu tidak berlaku. Yang mana semua presiden-presiden tu tidak tahu Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan. Mereka cuma tahu keesokan harinya setelah surat ini dihantar, difax sendiri ke istana. Jadi dalam hal ini pengkhianat utama ataupun lebih senang nak diberitahu, mereka ni siapa yang dikhianati, siapa yang khianat siapa sekarang sehingga pecah belah hari ini. Dan akhirnya betul apa yang disebutkan oleh Arau tadi, Paguh menjadi penyelamat keadaan. Apakah Yang Mak setuju? Saya ingat saya bagi Langkawi jawab. Tuan Yang Dipertua, saya dapati daripada Arau dan juga daripada Baling
mengaku bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku di di Hotel Sheraton. Kalau dah tak tahu, tak saya cakap lah. Tetapi yang saya tahu berkenaan dengan pengkhianatan. Satu orang masuk dalam parti berjanji untuk tolak parti yang memerintah kerana mereka terlibat dengan kleptokrasi, curi duit, rasuah dan sebagainya. Rakyat percaya akan apa dinyatakan oleh orang ini. Setelah rakyat pilih orang ini, mereka menolak harapan rakyat dan mengkhianati mereka dengan beralih untuk menyokong parti yang dulu katanya mereka melawan. Ini satu pengkhianatan juga. Yang keduanya ialah rakan-rakan orang ini dalam parti yang sama percaya bahawa dianya sama pendapat dengan mereka. Sebab itu mereka memberi tempat kepada orang ini. Tetapi apabila dah menang, mereka menolak pendapat yang sama dengan rakan-rakan mereka dalam parti. Sebaliknya pindah untuk masuk parti lawan. Ini juga satu pengkhianatan. Okey, faham. Bagi Terima kasih, Langkawi. saya, janji kerjasama tubuh sebuah parti untuk tujuan tertentu, tetapi apabila menang, orang itu sudah alih untuk menyokong, bukan saya, menyokong orang lain, musuh kita. Terima kasih, Itu juga Langkawi. pengkhianatan. Apalagi nak berkenaan dengan pengkhianatan kalau tak faham apa maksud mengkhianati. Terima kasih. Terima kasih, Langkawi. Untuk makluman Langkawi, saya sebetulnya kurang berminat berbahas soal siapa pengkhianat siapa ini. Sebab ini cerita, teringat kita cerita hang tua dengan hang jebat. Masing-masing ada dipertahankan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awalnya rasa saya Langkawi orang pertama yang menerima kemasukan, bukan pengkhianat lah, kawan-kawan saya daripada UMNO kepada Bersatu. Dia penerimaan dia berpilih-pilih pula. Yang ini bersih, yang ini tidak bersih, yang itu hitam, yang ini putih. Jadi disitulah pergulakannya. Dan yang membimbangkan kita pula apabila Langkawi jadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Konsel dalam satu gabungan, tiba-tiba meletak jawatan. Itu yang sebetulnya kita mau dengar. Kenapa letak jawatan tidak dimaklumkan? Siapa yang ajar Langkawi? Siapa yang nasihat Langkawi? Adakah apa ini? Armada yang nasihatkan? Ataupun batu pahatkah? Kinabatangan. Armada yang nasihatkan? Ataupun batu pahatkah? Kinabatangan ada memohon masuk Bersatu kah tempoh hari? Saya tidak berminat. Beri lalu ya Muhammad. Saya tidak berminat untuk memohon. Sila. Langkawi. Yang Muhammad semua, sebelum sambung perbahasan ni sekejap lagi, saya ingatkan kita ni rang undang-undang perbahasan Langkawi yang pertukaran mula. perbelanjaan. Ya, isu Tapi perpaduan. Yang Muhammad, saya tak tahu ada ke rang undang-undang pengkhianat ni? Ada perpaduan. Ada ke? Jadi Yang Berhormat, tinggal 3 minit 38 saat Yang Berhormat Kinabatangan nak persilakan 30 Langkawi saat. ataupun nak habiskan. Langkawi 30 saat. No problem. Silakan Yang Berhormat Langkawi. Yang ini betul. Parti Bersatu pada masa itu tidak pernah terima orang UMNO. Itu tak betul tu. Tak betul. Orang UMNO mestilah keluar daripada UMNO dan isytihar mereka adalah bebas sebelum mereka diterima. Okey, terima kasih. Itu kelirukan dewan tu. Dan Terima kasih. Kelirukan dewan sungguh lah Langkawi ni. Terima kasih Langkawi. terdapat banyak syarat-syarat untuk mereka menyertai Bersatu. Hakikatnya terima orang UMNO juga. Itulah persoalan kami. Sudah tentu ada orang daripada UMNO ni yang menipu
Setelah masuk dalam Bersatu, mereka berlagak sebagai ahli UMNO dan sekarang ni bekerja untuk menolong UMNO. Inilah tertipu. kesalahan kami. Terima kasih Langkawi. Kita Saya percaya ada 2 minit kepada lagi. orang, tetapi mereka mengkhianati kepercayaan kita. Okey, terima kasih Langkawi. Siapa Kinabatangan? mengkhianati, siapa yang mengkhianati siapa, biar rakyatlah yang Kinabatangan. memutuskan. Datuk Pertua, Kinabatangan. sekejap. Sedikit, 5 Saya sahaja. ada 2 kementerian yang mau sentuh lagi ni. Tak, ini mengenai perpaduan. Ingin menyokong pendapat Kinabatangan.